Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh mencipta apps sendiri sama ada platform iOS ataupun Android seperti ini dengan hanya menggunakan Google Site dan juga gabungan dengan Thunkable. Okay, sebagai contoh kita tengok ni app ni, saya klik ni. Anda boleh cipta app sendiri. Okay, saya back pada laman utama. Plus sebagainya. Power bukan? So, stay tuned. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hampir 5,000 subscriber yang telah subscribe pada channel saya ini. So, bagi yang belum, anda boleh lakukan demikian dengan cara tekan butang subscribe ini untuk anda tidak terlepas menyaksikan ataupun melihat kembali video-video yang kita hasilkan, lebih daripada 100 video berkenaan dengan ilmu teknologi pendidikan seperti ini. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ada lebih kurang hampir lebih 100. So, sebagai contoh, kalau anda belum subscribe, anda boleh tekan macam ni, tekan subscribe video kita, kemudian tekan butang subscribe, tekan loceng, tekan all supaya anda tidak terlepas untuk menyaksikan video-video yang kita update dari semasa ke semasa. So, kita teruskan menyaksikan video tutorial seterusnya. Okey, terima kasih kerana anda setia menanti. So, kita akan mulakan. Sebelum kita menggunakan platform Thunkable untuk convertkan file Google Site ataupun kita punya Google Site ini dalam bentuk apps, sama ada menggunakan platform ataupun yang sesuai digunakan platform Android ataupun iOS. Terlebih dahulu, tuan-tuan boleh ciptakan site tuan-tuan sendiri seperti ini. Tutorial untuk membuat site ini menggunakan Google Site saya telah buat sebelum ini. So, tuan-tuan boleh tengok kat description di bawah pautan untuk membuat Google Site ataupun site seperti ini, site pembelajaran sebagai contoh seperti ini. Okay, kalau kita viewkan dia, ni formatnya dalam bentuk hybrid, okay, paparan hybrid. So, tuan-tuan boleh tengok description di bawah untuk macam mana menciptakan site seperti ini. So, kita akan mulakan macam mana nak convertkan Google Site ataupun nak gabungkan Google Site ini dengan satu software ataupun software yang berasaskan web. Kita namakan dia Thunkable. Okay, Thunkable. Untuk type thunkable.com ini. So, kita pilih yang atas kali ini. Okay, ini adalah antara aplikasi yang ada pelbagai sebenarnya aplikasi berasaskan web untuk mencipta ataupun membuat apps sendiri. Antara yang popular adalah mungkin MIT App Inventor, tetapi dia ada sedikit keterbatasan lah. Dia hanya boleh cipta untuk platform Android saja. Okay. Ada pihak MIT bercadang untuk buat iOS. Saya pun masih menunggu sehingga hari ini. So, alternatif je untuk kalau tuan-tuan untuk mencipta app yang sesuai untuk iOS dan juga Thunkable, ataupun iOS ataupun Android, tuan-tuan boleh menggunakan ni lah, Thunkable ni. Dia ada limitasi dia, tetapi kita tengok dulu harga je. Walaupun dengan yang free saja, kita boleh cipta beberapa banyak projek di sini. Okay, dan 200 MB account storage, maksudnya app yang kita buat tu, kita cipta tu, size yang kita boleh simpan dalam Thunkable adalah untuk percuma ada 200 MB. Thunkable app branding, maksudnya ada app branding, of course lah sebabnya percuma kan. Test with pro component like add-on, yang ni untuk kita untuk beginner kita tak pakai sangat lah. Tetapi kalau tuan-tuan berminat ni, walaupun dia percuma, kuasa dia, limitasi yang diberikan adalah bagi saya agak menakjubkan lah. So, kita akan mulakan untuk mendaftar dahulu. Simple saja, klik sign up. Tuan-tuan pilih
ID Gmail tuan-tuan. Mana-mana Gmail pun tak masalah. Okey, dalam kes ni saya dah login tadi. So bila tuan-tuan login saja, masukkan daftar dengan ID Gmail tuan-tuan. So tuan-tuan akan diminta untuk pilih yang ni lah. Sebagai contoh, mungkin kita kata kita pilih sebagai developer. Okay. So tekan submit. Mari kita tengok paparan utama Thunkable. Ini adalah paparan utama Thunkable. Okay. So kita nak mulakan buat projek ni bila kita dah loading sebagainya ini. Okay. So kita tekan saja klik ni. Kita namakan projek yang pertama kita. Katakanlah kita nak buat app My PDPC contohnya. Katakanlah app, kita nak buat app pembelajaran PDPC. Kategori ni kita pilihlah education. Tak ada data. So kalau tak ada, kita just ambil yang ada di sini lah. Kita ambil event, hack information lah. Okay. Ataupun kita type ni boleh tak? Saya edu. Tak boleh, kena pilih tak apa. So kita pilih satu. Kemudian kita ambil juga, mungkin dia juga tool. So kita pergi kepada public. Maksudnya kalau kita public ni, orang lain pun boleh gunakan kita punya apps ni, ataupun kita punya file apps Thunkable kita ni. So kalau kita tak nak bagi orang guna, maksud saya file kita punya file data ataupun kita punya file redesign kita ni, so kita anti public lah. Okay. So cadangkanlah public supaya orang lain pun boleh guna. So kita klik create. Bila kita klik create, okay, kita akan berkenalan dengan paparan antara muka utama ni. Di sini sebenarnya kalau tuan-tuan mahir untuk fasa akan datang, saya akan buat beberapa jenis beberapa lagi video lah untuk buat app yang lebih high level punya tahap. So sekarang ni kita nak buat yang basic saja dulu. Okay, kita gabungkan dengan Google Site. So, terlebih dahulu kita akan mengenali dulu paparan utama di sini. Kalau sebelah kiri ini adalah kita punya tajuk setting utama screen kita lah. Screen dekat sini. Maksudnya kita boleh tambah beberapa screen je. Sekarang dalam case ni kita akan gunakan satu screen saja. Cuma kita akan tricky sikit di sini. Maksudnya kita akan guna sikit trick. Kita akan gabungkan dengan Google Site ni. Site di sini yang akan buatkan berapa screen lah. Kita guna trick yang seperti ini. Okay. So kita nak jimatkan size, sebab tadi kita tengok limitasi dia 200 MB saja. So kita nak kecilkan size kita punya apps ni. Inilah trick dia. Kita buat pada Google Site ni. Okay. So kita dah jimatkan size tu. So kita akan letak sini lah. So belah kiri pula, yang bawah sebelah kiri ni adalah komponen dia. Kita ada button, label, input, web viewer dan macam-macam lagi lah. Okay. So hinggakan database pun ada. Okay. Barcode scanner pun boleh buat nanti, tapi kita nak tunjuk yang basic untuk hari ni. Okay, ini button yang kita akan gunakan. Satu saja sini komponen untuk hari ini. Kita akan gunakan web viewer. Di tengah ini adalah paparan kita punya kerja lah. Kerja buat kita, maksudnya kita konsep dia, kita drag and drop saja. Di sebelah kanan ni pula adalah dia punya setting untuk sesuatu lah. Kalau dalam case sekarang ni, setting untuk screen, inilah setting-settingnya. Kita boleh tukar beberapa lagi option, background, sebagainya, size dan dia punya layout, seterusnya dia punya version dan sebagainya lah. Okay. Kat sini ada lagi advance. Advance ni kita boleh buat sizing support, macam-macam lagi lah. Okay. So kita tak usik dulu sini. Kemudian yang sebelah atas ni adalah beberapa butang. Caranya adalah live test ni. Maksudnya sebaik saja kita klik sini, kita boleh tengok paparan pada screen di sinilah. Ataupun kalau dalam case ni masih kosong sebab kita tak mulakan apa-apa, sebab itu dia putih. So ataupun kita download apps. Okay, kita download app pada Google Play ataupun App Store. App dia, nama dia adalah Thunkable Live. Okay, sebagai contoh saya dah download ni dulu. Tuan-tuan install ni siap-siap. Buka dengan menggunakan
smartphone tuan-tuan, sama ada Android ataupun iOS. Kemudian bila dia minta login, okey, dia minta login ni saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, bila tuan-tuan dah login seperti ini, dia akan minta agree. So I agree. Dia akan check info sekejap untuk dia sinkronkan kita punya. Okey, sekali lagi saya ulang, pastikan akaun di sini dan akaun pada app ni adalah sama. Kalau tidak, nanti paparan kita punya live view pada app yang kita tengah buat dan sebagainya, dia tak akan berfungsi lah dengan baik. So kita tunggu seketika. Okay, sign in sekali lagi. Di sini saya klik sign in. Tadi kita dah register account. Okay, so kalau tuan-tuan tengok tadi, tajuk kita My PCP. Saya salah tajuk tadi, maafkan saya tadi. My PCPC lah contoh app kita. So paparan dia putih. Kenapa putih? Sebab kita tak buat apa-apa lagi. Okay, so kita akan mulakan bagaimana kita nak letakkan apps kita ni ataupun kita punya site kita tadi ke dalam Thunkable ni. Okay, so kita akan menggunakan satu saja komponen di sini untuk permulaan basic ni, basic apps ni, menggabungkan dengan ni. So kita akan ambil nama dia adalah web viewer. So kita pergi pada app komponen belah kiri ni, kita tarik dan kita paste kat sini. Sebaiknya saya paste nanti, setting kat sini akan bertukar. Ini screen setting screen. So saya letak kat sini. Sudah tengok dia akan jadi web viewer. Okay, so paparan ini dia akan jadi macam ni lah. Untuk tuan-tuan, sebenarnya untuk buat design app ni, untuk bagi app yang ini, kita tak menggunakan coding lah. Sebenarnya untuk level yang akan datang, yang saya akan tunjukkan video, mungkin ada beberapa app yang mungkin saya akan kongsikan kepada tuan-tuan, kita akan menggunakan konsep block yang ni. Block ini adalah maksudnya konsep coding yang menggunakan berasaskan block. So untuk app yang pembelajaran yang pertama ini, kita tak pakaikan block lah. Maksudnya kita guna Tricky gabungkan dengan Google Site. So apabila dah letakkan tadi kita punya paparan ataupun kita punya komponen tadi di sini. Okay, so apa yang kita perlu adalah setting di sini. Tengok sebelah kanan ini, pastikan sini web viewer. So kita perlu letakkan URL kita punya site tadi. Okay, so cara dia, kita pergi pada kita punya site yang dah siap ni. So kita pergi kepada butang ni, jangan ambil link di atasnya sebab ni mode edit ni, bukan paparan link ni. Kita nak link yang dipublishkan. So kita klik pada nak panah ni. So kita view publish site. Okay, so kita ambil link yang ni, saya copy. Kemudian saya pergi pada Thunkable kita, saya paste kat sini. Kita copy ke semua. Kita copy tadi asalnya macam ni. Dia tak nampak ni, tapi sebenarnya dia hiddenkan HTTP. Kita kena masukkan sekali pada Thunkable yang ni. Okay, nampak dia dah masuk ni. So sebaik saja saya tengok pada paparan handset smartphone saya, view. Ini menarik Thunkable berbanding dengan apps lain. So kita boleh live view terus, nampak? Terus siap app kita ni. Okay, tapi kita belum publishkan lagi lah. So ini sampel kita. Nanti bila kita publishkan nanti format APK ataupun format iOS sebagainya, so kita akan tak ada butang ni lah. Ini untuk paparan view. So saya tengok, kita boleh test terus. Kita kata kalau saya klik saya tak ikhlas ni. Okay, tengok dia berfungsi tak? Ya, nampak cantik. So saya pergi pada butang atas ni, tekan home. Okay, saya scroll up, saya klik ini yang bawah ni, contoh apa itu GSD. Contoh tengok. Okay, cantik. Saya scroll up, agak smooth. Okay, so sebenarnya untuk malam tuan-tuan kita dah siap lah. Okay, dah siap, simple je. Sebab itu trik yang kita nampak macam hebat orang buat app tertentu, tapi ini kita pakai satu trik lah. Kita gabungkan Google Site dengan ni, special untuk yang subscribe channel saya ni. Tuan-tuan boleh share lah video ni banyak-banyak. Kita akan buat lagi beberapa siri app ni. So bila kita dah siap live, kita dah test tadi live view pada smartphone kita. Okay, kita dah puas hati sebagainya. So kita nak publish lah. Yang ni yang menariknya, bila kita buat pada Google Site, sebenarnya
Bila kita nak ubah-ubah yang ini, yang dalam apps kita ni, kita hanya perlu ubah di dalam Google Site. Kita tak perlu ubah sebab kita hanya guna trik view dia. Okay, viewkan dia, embedkan dia di dalam apps kita ni. So kita ubahlah. Sebab tu kita tak gunakan blok. Kalau kita design menggunakan mungkin yang level tinggi apps nanti, kita ada perubahan, kita kena ubah sepenuhnya lah. So dalam kes ni kita hanya guna sedikit trik. Kita embedkan site. Saya pernah cuba juga embed yang lain-lain juga berjaya. Contohnya Google Slide sebagainya. Boleh juga tuan-tuan cubalah, bergantung kepada kreativiti tuan-tuan. Tetapi yang paling baik adalah kita embedkan Google Site lah. Sebab dia berkonsepkan hybrid. Hybrid ni bermaksud saya tarik macam ni. Okay. Kalau saya kecilkan page ni, dia akan follow sekali. Ini kita maksudnya dia hybrid. Okay, site ini berkonsepkan hybrid lah. Dia mesra paparan skrin smartphone dan sebagainya lah. Okay, bila kita dah siap lah, sebelum saya akhiri video kita ni, kita boleh publish lah. Okay, ataupun tuan-tuan tertutup pun tak ada masalah. Sebab dia katalah tuan-tuan internet terputus, tak ada masalah, dia akan automatic save. Kita just buka dan terus sambung kerja kita lah. Okay, kata kalau kita nak buat ni ada dua lah, kita nak publish ni. Publish ni untuk yang berbayar lah sebenarnya. Untuk bukan berbayar sebenarnya. Maksud saya, kalau tuan-tuan ada account iOS, developer iOS, tuan-tuan boleh tu publish. Begitu dengan Google Play. Yang ni pun saya akan tunjukkan untuk level yang akan datang lah. Macam saya ada Google account Google Play Android yang saya langgan, saya beli. iOS ni sedikit mahal lah, bukan sedikit, agak mahal jugalah. Yang Android ni agak murah, ni kita akan ceritakan akan datang. So tuan-tuan boleh download sama ada iOS ataupun app. Dia punya file kalau dalam kes ni saya nak tunjuk contoh Android. Sebab majoriti yang mungkin kawan-kawan tuan-tuan pakai Android. Kalau kita nak sharekan app kita ni, minta kawan-kawan kita cuba install dalam smartphone kita. So kita download dalam iOS lah. Dalam Android. So saya klik di sini. Okay. Dia dah simpankan file ini ke dalam kita punya PC. Okay, dalam contoh ni, download starting from my PC. So saya klik sini. Tengok info ni. Tutup. Saya tengok dia dah save tu dalam download. Pergi pada setting ni, tengok. Belum lagi. Kita download dulu pada Android ni. All server current busy. Okey, maksudnya yang ni sebab percuma, so kita kena ambil masa sedikit tuan-tuan. Yang ni limitasi dia lah. Okay, bila tuan-tuan dah siap nanti, dia akan berikan kita file .apk. Okay, kita tunggu seketika. Ini lah maksudnya kita tak boleh tekan 2-3 kali. Kita tunggu dia beri kebenaran macam ni. Tengok penjuru bawah ni, ataupun kita tengok bahagian download ni. Macam sini, download ni file .apk. Yang .apk ni adalah format untuk Android. So apa yang kita perlu buat adalah kita tengok file apk kita. Contoh saya letakkan kat desktop ni. Okey, bila kita dah ada file apk ni, nanti kita sendkan ke dalam smartphone ni. So kita cuba, ataupun kita minta kawan kita cuba untuk test, hantar kita punya run test lah. Kita punya file apk ni berjaya. Saya akan tunjukkan cara bagaimana nak installkan app ni yang bukan melalui Google Play. So kita namakan dia third party lah, third party punya app. Kalau kita dah ada account Google Play, tuan-tuan boleh terus upload, publish di sana lah. Okay. Jadi rakan-rakan hanya perlu cari yang Google Play saja. Dalam kes ni kita nak cuba test dulu sebelum kita betul-betul releasekan kita punya tu. Untuk next kita akan tunjukkan tutorial bagaimana nak publish kita punya file apk, nak cerita account apk, format apk dan sebagainya. Tapi jangan lupa subscribe channel saya dulu. Okay, insyaAllah kesempatan kita akan buat. Okay, bila dah siap macam ni, so saya buka dalam Telegram yang ni, smartphone ni. So saya download dulu format apk yang ni, nampak ni. Kita download dulu. Okay, kita minta kawan-kawan kita downloadkan ataupun kita test dengan telefon lain. So format apk ni, harus diingat apk ni hanya format untuk Android saja. Kalau format iOS lain setting dia. Kita tunggu seketika. Sebab itu sambil dia selesai ni, sebab itu untuk membuat
perkhidmatan iOS punya apps adalah kualiti sangat tinggi lah. Mungkin biasanya kita banyak tengok app ada di Play Store tetapi tak ada di iOS sebab mungkin developer mengambil kira costing mereka lah untuk sama developer yang baru memula tahap yang kecil-kecil sebagainya lah. Okey, bila dah selesai seperti ini, okey, bila dah selesai, klik app ni di sini di Telegram ni. Nanti dia akan keluar macam ni unknown. Maksudnya dia tengah carikan dulu, dia kata tak boleh nak install ni, block. So kita kena tukar setting dia. Kita kena tukarkan, benarkan app third party yang luar untuk kita install ni. So pergi pada setting, klik setting ni. Ada security, kalau pada smartphone kita cari setting. So kita tick saja ni unknown source ni. So klik di sini. Ataupun mungkin setting di smartphone lain dia tulis third party sebagainya. So kita allow saja. Kita kembali kepada Telegram tadi, klik balik yang ni. Nanti dia akan minta kita bila keluar macam ni, bawa keluar perkataan install. So kita klik saja install. Tunggu seketika, nampak logo Android. Okey, bila dah selesai dia akan keluar macam ni. Okay, tadi lambat sedikit faktor saya punya handset ni, tapi tak ada masalah. Yang penting dia dah berjaya. So, bila dah selesai kita klik saja open di sini. Saja open. Okay, kalau tuan-tuan tengok ni ikonnya. Sebenarnya ikon ni boleh ditukar untuk next tutorial saya akan tunjukkan macam mana nak tukar ikon ni. So kalau kita tak tukar tadi, dia akan guna default. Default kita punya logo ni lah, logo Thunkable ni. So saya klik yang ni. Ni sebab okey. So kenapa dia lambat tadi, sebab dia macam saya maklumkan tadi trik kita guna buat app ni adalah pakai Google Site lah. Maksudnya dia memerlukan internet lah. So kita boleh juga buat app yang offline nanti dengan Thunkable sebagainya, kita akan tunjukkan kemudian. So dah selesai app kita, menarik. Okay, kalau app yang baik sebenarnya ada butang-butang yang boleh exit ataupun info sebagainya. Tapi yang ni sebab kita pakai Google Site, nampak orang tak tahu pun sebenarnya kita buat apps ni menggunakan Google Site. So itu saja tutorial saya kali ini. Kita akan jumpa lagi mungkin siri-siri yang akan datang untuk Thunkable, khas untuk Thunkable. Selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton.